Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama di dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung kepada kitab kita Idaman Penuntut jilid 1, dan kita masih lagi membincangkan tentang syarat-syarat sah semayang berjemaah, dan malam ni kita akan masuk kepada syarat yang ke-6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Keenam, makmum jangan berada depan daripada garisan imam. Jika berdiri dikira dari tumit. Maksudnya tumit makmum jangan lepas ke hadapan daripada tumit imam. Dan dikira dari papan punggung pada yang sembahyang duduk. Dan dikira dari rusuknya, yakni bahu, pada yang sembahyang berbaring. Dan dikira daripada kepala pada yang sembahyang terlentang. Tetapi sembahyang di keliling Kaabah, makmum boleh lepas ke hadapan dekat dengan Kaabah dari pihak, yakni dari sudut yang lain daripada sudut yang dihadap oleh imam. Okey, itu yang disebut oleh pengarang. Baik, kita lihat balik. Syarat yang ke-6 yang disebut oleh pengarang kita pada malam ni ialah makmum jangan berada di depan daripada imam. Kalau makmum berada depan daripada imam, sembahyang jemaahnya tidak sah. Misal kata tu imam duduk garisnya sini. Ni garis tu imam ni, tumit dia duduk situ. Orang di luar sana, dia semayang ke depan lagi. Depan daripada tu imam. Ada lagi kau satu garis depan. Dia duduk lebih depan daripada tu imam. Maka duduk di depan, dirilah. Duduk tu maksudnya berdiri depan daripada imam. Itu hukumnya tidak sah semayang berjemaah. Tak kisahlah tuan-tuan semayang di mana. Yang penting, jangan berada di hadapan imam. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di bahagian luar tu orang semayang. Bahagian luar daripada bangunan masjid ni orang buat semayang dan diampar kapet dan sebagainya. Dan ada orang semayang. Jadi di tiang bahagian hadapan ditulis dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Inggerisnya. Hadza maqamul imam, gitu kot, inilah tempat berdiri imam. Maka jangan lebih ke depan daripada itu. Takdir katalah lebih daripada itu, tuan-tuan semua, maka sembahyang jemaah itu tidak sah. Nah, ini kena faham. Ini syarat yang telah ditetapkan oleh agama kita. Jadi nak ukur depan belakang ni, ukur dengan apa? Maka kata dia, kalau jenis sembahyang berdiri, diukur dengan tumit. Tumit imam dengan tumit makmum. Kalau dua-dua sembahyang berdiri lah. Imam pun sembahyang berdiri, makmum pun sembahyang berdiri. Maka diukur dengan tumit. Tumit ni bahagian belakang. Kaki itu dipanggil tumit. Allah itu pun nak sebut juga Ustaz. Takut tak kenal tumit pula. Jadi tumit itu bahagian belakang. Jadi tuan-tuan semua, diukur di bahagian belakang tumit imam dengan tumit makmum. Kalau tumit makmum, dua-dua belah. Kalau sebelah saja tak apa. Dua-dua belah tumit makmum depan daripada tumit imam. Kaki kanan dan kirinya dua-dua depan daripada kaki imam. Tumit imam. Maka sembahyang makmum tadi tidak sah. Tapi kalau sama.
Dia sama atas garis. Tengok ukur sama tumit makmum dengan tumit tu imam sama. Sama sah. Cuma makruh. Tak dapat pahala berjemaah. Kata ulama tak dapat pahala berjemaah kerana makruh. Tapi sembahyang jemaah tu sah. Sebab tu syarat dia letak ni jangan berada depan. Jangan duduk depan. Sama tak apa. Cuma makruh. Belakang itu sunat. Yang belakang itu sunat. Sama makruh, depan tak sah. Jadi diukur tadi dengan tumit kalau sembahyang berdiri. Kalau sembahyang duduk, tak kisahlah yang duduk tu tadi imam ke, yang duduk tu makmum. Hak duduk tu dia kiranya di papan punggung belakang. Kalau sembahyangnya mengiring ni, usuk kanan, maka kira dengan usuk ni, kepala bahu. Kalau sembahyangnya terlentang, dia punya kiranya, kita terlentang gini kan, ke belakang terlentang ni. Jadi penandanya dengan kepala ni. Di kepala ni, jangan lebih daripada tumit tu imam. Kalau imam sembahyang berdiri lah. Imam berdiri, kita sembahyang terbaring. Terlentang. Maka kepala kita ni jangan lebih daripada tumit tu imam. Ataupun sama-sama sembahyang terbaring. Imam pun terlentang, kita pun terlentang juga. Okay? Sama-sama sakit dua-dua. Maka jangan kepala kita lebih daripada kepala tu imam. Itu cara kira dia. Maka kesimpulan yang dibuat oleh ulama, kira depan belakang tu dengan ma'tamada. Ma'tamada ni benda yang kita berkuat. Iktimad. Iktimad ni nak terjemah kuat Melayu iaitu benda yang kita kuat. Kita tampungkan. Badan kita itu, itulah yang dikira. Jadi masa berdiri, yang tampung badan kita ialah tapak kaki. Maka kira hak belakang sekali. Masa kita duduk, yang tampung belakang kita, badan kita ialah punggung. Maka kira dengan punggung. Masa kita mengiring, yang tampung badan kita ialah rusuk kita. Maka kira dengan belakang rusuk. Belakang ni, tepi. Kalau kita terlentang, maka yang tampung belakang kita ialah belakang. Keseluruhan belakang. Termasuk dengan kepala. Maka kira hak belakang sekali itu kepala. Jadi diambil daripada sini, maka ada orang tanya. Sekarang orang semayang atas kursi. Orang semayang atas kursi, dia duduk atas kursi. Jadi nak kira dia depan atau belakang tu imam, kira hak mana? Jen. Kira kaki ke kira batang kursi? Tuan-tuan bila duduk atas kursi, kaki tuan-tuan tu bergagah lagi ke tak dah? Tampung lagi ke? Tak dah kan? Apa yang tampung tuan-tuan semua? Kaki kursi ya. Maka dikira kaki kursi hak belakang. Macam tu kaedah dah. Sebab bila tuan-tuan duduk atas kursi, kursi tadi yang tampung kita. Kaki kita dah tak menampung kita dah. Maka kiraan sah pun berdasarkan benda itu. Kaki kursi hak belakang itulah kena sama dengan sah tumit orang. Bukan kaki kita. Jadi kalau orang tanya, nak duduk dalam sah ni kursi lagu mana? Kaki kita sama dengan kaki orang ke? Ataupun kaki kursi? Dia samalah. Kalau kita berdiri, sah kita kira dengan tumit. Betul tuan-tuan semua kan? Sah berdiri kira dengan tumit. Bukan kira dengan hujung jari. Kalau kira dengan hujung jari, naya tuan-tuan semua. Sebab ada hak kaki saiz 10, memang 10, kaki saiz 5. Jadi sengit-bengit habis. Dia bukan kira dengan hujung depan ni. Kira dengan tumit. Kira hak belakang. Maka kita tampung badan kita dengan tumit. Maka ulama kata bila duduk atas kursi, yang kiranya saf tadi, kalau berdiri, kalau duduk dalam saf, nak kira sama saf, ialah dengan
kaki kursi. Kenapa kalau orang tanya alasannya? Bawalah. Hak ni hak disebut oleh ulama dulu. Sebab dulu tak ada orang sembahyang atas kursi. Agaknya lah kot. Tak ada disebut dalam kitab dulu. Kalau atas kursi, lagu ni. Cuma kalau tongkat ada. Saya pernah baca tongkat. Macam kita pakai tongkat bawah ketiak ni kan. Kita pakai tongkat. Dua-dua kaki kita tak larat. Sakit atau sebagainya. Kaki kita bergayut. Jadi kita pun kaki kita pergi ke depan. Depan daripada tumit tu imam. Kaki kita. Tapi kita pakai tongkat bawah ketiak. Kaki tongkat belakang tumit tu imam. Kaki kita depan kaki tu imam. Sah ke tak? Ulama kata sah. Sebab hak dikira sekarang ni, ialah tongkat tu. Pasal tongkat tu tampung badan dia. Kaki dah tak tampung dah. Walaupun kaki dia belunjuk gitu, depan pada kaki tu imam. Tapi sekarang kaki tongkatnya belakang tumit tu imam. Itu sah. Jadi kiaslah untuk kita tentukan sah macam itulah. Yang tuan-tuan nak buat tak nak buat tu kemudian pula. Tapi nak bagi tahu macam mana susunan kalau orang duduk atas kursi, duduk dalam saf lagu mana kaedahnya. Lagu itulah. Sebab dia dikira berdasarkan di situ. Kalau semayang terlentang dalam saf, ada 5 orang terlentang, semayang jemaah semua terlentang belakang. Maka kira sah dengan apa tuan-tuan semua? Kepala. Jadi susun sini kepala sama atas garisan. Gitu. Yalah, kalau ada lah kan. Biasanya kalau dah terlentang tu tak ada soal jemaah dah. Dah. Semayang pun nasib baik, imam kuat semayang. Setengah hak imam nipih-nipih tu semayang pun tak dah. Sakit-sakit nak semayang kata dia. Jadi setengah orang tak semayang lah. Waliyadzubillah. Itu kiraan dia. Jadi tumik itu tadi tak boleh lebih daripada tumik imam. Kalau semayang biasalah. Namun begitu, kata dia, ada pengecualian kalau kita semayang di hadapan Kaabah. Kaabah ni dia ada 4 bucu tuan-tuan semua. Bucu dia ada 4. Ataupun 4 sudut. Dinding dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Tu imam dia hadap dinding ni. Dinding ni. Dinding kata dinding yang pintu Kaabah ni. Tu imam hadap di situ. Katakanlah. Maka makmum yang hadap dinding ini, dia tak boleh tuan-tuan semua depan daripada tu imam. Makmum yang menghadap dinding ini, kena duduk belakang tu imam belakang. Adapun makmum yang hadap dinding yang lain, 3 lagi, dia boleh duduk dekat dengan Kaabah. Duduk depan tu imam tak apa. Ini special case dalam Masjidil Haram. Kalau imam tu menghadap 2 dinding, contohnya dia menghadap Hajar Aswad. Jadi separuhnya menghadap belah pintu Kaabah, separuhnya menghadap ke sebelah Rukun Yamani. Kan? Tahu kan? Kalau dia menghadap ke Hajar Aswad. Maka siapa yang menghadap dinding sebelah pintu Kaabah dan dinding yang sebelah ini, sebelah Rukun Yamani ini, semuanya tak boleh berada depan daripada imam. Adapun hak dinding 2 lagi, dia dekat dengan Kaabah pun tak ada masalah. Kalau tu imam duduk belakang, hak bahagian ni tak boleh. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i lah. Walaupun di Saudi saya tak pasti macam mana praktiknya. Kan? Adakah begitu? Kita pun tak pasti. Cuma kalau mazhab Syafi'i, hak dinding dihadap oleh imam tu saja yang tak boleh ke depan. Yang lain tak ada masalah. Habis tuan-tuan semua, itu syarat yang ke-6. Ke-7, niat mengikut imam. Bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini. Bila kita semayang berjamaah, kita kena niat mengikut imam. Apabila kita dah start ikut imam. Kalau kita ikut tu imam, tanpa kita niat mengikut imam, dan tempoh menunggu tadi untuk kita niat tu dah lama, maka semayang kita batal. Itu dah sebut di awal. Ke-8,
bahawa sembahyang imam itu sah dalam i'tiqad makmum, maknanya dalam mazhab. Dalam mazhab makmum. I'tiqad bukan i'tiqad ni akidah dah. Kan tuan-tuan kata i'tiqad apa pula? I'tiqad Syiah ke apa? Khawarij ke apa? Tak, ini i'tiqad di sini maksudnya mazhab. Bahawa sembahyang imam itu sah dalam i'tiqad, yakni dalam mazhab makmum. Maka tidak sah ia makmum mengikut, yakni berimamkan orang yang dia fikir sembahyangnya batal. Dia tak boleh ikut satu orang yang pada fikiran dia, pada mazhab dia, pada pegangan dia, sembahyang orang tu batal. Macam mana tu? Okey, pengarang bawa contoh. Umpamanya orang bermazhab Syafi'i hendak mengikut orang mazhab Hanafi yang sembahyang selepas menyentuh zakarnya. Tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi, sentuh zakar lepas ambil wudu tak batal wudu. Boleh? Tuan-tuan ambil wudu, lepas ambil wudu sentuh. Sentuh itulah menantai tu. Kan? Tak batal wudu. Boleh faham tuan-tuan semua? Kita dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan anak Adam, kubul dan dubur, depan dan belakang, dengan tapak tangan, batal wudu. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Sekarang ni kita nak sembahyang. Kita nak sembahyang berjemaah. Marilah tu imam. Kita tengok tu imam pegang kemaluan dia. Payah juga tu. Macam mana? Nak tengok lagu mana. Payah misal ada sebut ni. Bawa misal lain lah tuan-tuan semua. Misalnya tu imam sentuh bini dia. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, sentuh perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia, batal wudu. Sentuh, pegang kulit apa semua. Mazhab Hanafi tak batal. Itu kita duk pakai masa tawaf apa semua tu. Jadi kita nak mari semayang, kita tengok tu imam tu dia salam dengan bini dia kat situ. Dia salam bini dia, peluk-peluk apa kan, cium tangan apa semua. Dia pun mari Allahu Akbar jadi imam. Kita tengok dengan mata kepala kita. Lepas dia salam tu, tak berlapik apa semua, mari tu jadi tu imam. Tak ada lagi beli air, ambil semayang apa semua. Itu mudah sikit. Hak dia bagi misal ni payah nak tahu. Lagu mana nak tahu lagu tu. Tak ada orang tunjuk benda ni kan. Belakang kalau dia cerita kat kita tu tak tahulah. Jadi tu khilaf mazhab. Ada dalilnya. Setiap mazhab ni tuan-tuan semua ada dalil. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya berasaskan kepada dalil. Bukan main pakai sembrono dia dah. Ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kita kata habis tu pasal apa Hanafi macam tu. Pelik ada hadis dia. Hadis yang dia pakai ada. Yang sentuh perempuan pun ada dalil dia. Tak batal. Kita Imam Syafi'i ada dalil kita. Panjanglah perbahasan dia. Kalau nak cerita tu juga jadi satu masalah yang lain pula lah. Jadi fake perbandingan pula lah. Cuma nak ceritanya begitu. Jadi, mengikut syarat yang ke-8 ini, orang yang nak ikut tu imam tadi, kita hak nampak tu imam tadi lagu tu, tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut dia. Pasal apa? Pasal pada pandangan kita, dia tadi dah batal semayang. Semayang dia tidak sah sebab semayang dia tu dengan tidak ada wudu. Walaupun pada i'tiqad dia, mazhab dia, dia kata sah. Dia sah sebab apa? Sebab wudu dia tak batal. Itu mazhab dia. Tapi kita pegang, kita yakin, mazhab kita, dia tak sah dah semayang dia. Itu maksudnya pada mazhab kita. Ini orang macam ni semayang tak sah. Maka mengikut syarat yang ke-8 ini, agak sukar sikitlah kita nak semayang berjemaah di luar negara.
Kalau semayang di Malaysia ni tak apalah. Terutama sekali di Selangor. Okeylah. Di Selangor agak ketat sikit. Imam-imam, nazir-nazir dan sebagainya. Ditemu duga. Ditanya mazhab apa. Apa akidahnya dan sebagainya. Nak mengajar di Selangor ni, ada temu duga tauliah. Nak tauliah ditanya. Ajar fiqah nanti mazhab apa? Tak boleh ajar, saya nak ajar nanti mazhab Hanafi. Oh, dia kata minta maaf, nak ngajar mazhab Hanafi, pergi India. Dia tak bagi tauliah. Di Selangor agak ketat sikit. Akidah pun ditanya, ni nak ajar akidah apa? Akidah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, contoh. Boleh. Kalau akidah lain, tak boleh. Itu syarat yang diletakkan untuk temuduga tauliah di Selangor. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, luar negara. Contoh tuan-tuan pergi ke Mekah. Imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak baca bismillah. Sedangkan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bismillah ni satu ayat. Bila tak cukup satu ayat, tak sahlah semayang dia. Maka pandangan kita semayang dia tidak sah. Kita Imam Syafi'i, kita pengikut mazhab Syafi'i, semayang dia tak sah lah. Bila semayang dia tak sah, kalau ikut syarat yang ke-8 ini, kita tak boleh ikut dia lah. Jadi macam mana tuan-tuan? Pergi ke Mekah, semayang dalam bilik. Ada orang yang buat macam tu. Ada. Walaupun tak ramai, ada. Jemaah kita di Malaysia, ada sebahagiannya yang berpegang teguh dengan pandangan ini, syarat yang ke-8 ini, maka mereka tak turun semayang apa? Semayang berjemaah di Masjidil Haram. Jadi dia buat sama-sama geng dia di hotel, di surau hotel atau sebagainya. Turun semayang Jumaat saja. Jadi tuan-tuan semua begitu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam masalah ini, pendapat yang kuat, yang mu'tamad, macam ni lah. Tetapi ada satu lagi pendapat yang kedua. Jadi petang tadi saya telah tulis sikit nota daripada kitab Arab. Jadi saya bacalah sikit tuan-tuan semua sebagai panduan kita yang suka melancong, yang keluar negara dan sebagainya. Berjumpa dengan orang-orang imam-imam yang mazhabnya tak sama dengan kita. Yang kadang-kadang mereka telah buat benda yang batal dalam mazhab kita. Tapi kita nak berjemaah dengan dia macam mana? Jadi kata Dr. Amjad ni, dalam kitab dia Tanbih Zawil Hijah, Syarah Matan Safinatin Najah, dia kata apa? Wa in alima Syafi'iyyu anna al-Hanafiyya mathalan qad ata bi mubtilin fi i'tiqadi Syafi'i kamassil farji ba'da al-wudu'i fa fi sihhatil qudwati bihi hina idzin wajhani. Sekiranya orang yang bermazhab Syafi'i mengetahui bahawasanya orang yang bermazhab Hanafi tadi telah melakukan perkara yang membatalkan sembahyang pada pegangan orang yang mazhab Syafi'i tadi, misalnya dia menyentuh kemaluan, masil farji, sentuh kemaluan juga. Misalnya sama dengan tulis kita ni. Payah jugalah tu. Kan? Tahulah kita tengok kau macam mana, kau dia cerita kau, wallahu alam. Selepas dia ambil wuduk, dia sentuh kemaluan dia, tak batal dalam mazhab dia. Tapi mazhab kita batal. Fafi sihhati qudwati bihi, pada mengikut orang itu sah atau tidak sah, wajhani, ada dua pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi wal asah, pendapat yang paling sahih, paling kuat dalam mazhab Syafi'i, annal ibrata bi'tiqadil ma'mum, yang dikira ialah dengan pegangan, yakni mazhab makmum. Fala tasihul qudwatu hina idzin, maka tak sah ikut imam macam tu. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wal wajhus tsani, tapi pendapat kedua, annal ibrata bi'tiqadil imam, yang diambil kira ialah dengan mazhab tu imam. Tu imam mazhab dia sah, sahlah kita ikut dia. Ini pendapat yang kedua. Wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan,
Dan pendapat kedua ini kuat juga dari segi dalil, dan kata pengarang, penulis ni, kitab ni, dia kata inilah pendapat yang patut kita sebarkan hari ini supaya tidak berlaku perpecahan. Kalau tidak, tuan-tuan semua pergi masjid orang mazhab Hanafi, tak boleh. Kita buat jemaah layan tepi, kata dia. Kan masalah ni. Memang betul lah tuan-tuan semua, pendapat muktamad. Tetapi dengan realiti kita hari ni, kalau boleh, kita jangan buat macam tu lah. Pergi ke Mekah, masuk dalam Masjidil Haram, semahyanglah mengikut imam dalam Masjidil Haram. InsyaAllah tak ada masalah. Kerana dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul, ada pendapat yang mengatakan bahawasanya boleh kita ikut orang yang macam tu. Yang tak baca bismillah tu pun sah. Kenapa? Kerana yang diiktibar, yang dikira ialah mengikut mazhab imam. Dalam mazhab imam dia dah sah, sahlah kita ikut dia. Bukan yang dikira mazhab kita saja. Tak. Macam tu. Boleh kan tuan-tuan semua? InsyaAllah. Jadi lagu tu lah, pergi ke luar negara, tuan-tuan tengok tu imam sujud. Bila dia sujud, kaki tak rapat. Kaki tak rapat, kaki terangkat. Kan? Mazhab Syafi'i kena kaki rapat dan lipat. Kerana 7 anggota sujud. Kita tengok tu imam angkat gitu. Tak ada tu imam jenis kaki terangkat. Bukan tak lipat saja, tak lipat saja. Tu boleh tahan lagi, terangkat tu. Kita pun tengok, nak ikut tak ikut ni. Terutama sembahyang Jumaat pula. Kan? Takkan balik ke rumah. Boleh ikut. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hanafi, anggota sujud satu saja, dahi. Dahi saja. Yang lain tak wajib. Jadi dahi saja yang wajib diletakkan. Kita pergi ke negara, tu imam pula pakai sorban besar. Tebal pula tuan-tuan semua. Tebal. Dahi tertutup habis. Dalam mazhab Syafi'i, masa sujud dahi mesti terbuka. Mana kalau serban besar sangat, bila dia sujud, dahi tak kena. Dia tergayuk-gayuk gitu tuan-tuan semua. Kena serban pula 4 inci pula tuan-tuan semua. Kan, tebal tu kan. Jadi tak kena dahi. Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tak sah. Sebab kita belajar dah dalam syarat sujud sebelum ni, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dalam matan Safinatun Najah sebut, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Taklah dahi itu masa sujud maksyufah, terbuka. Tak boleh tutup. Itu mazhab kita. Tapi mazhab yang 3 selain pada mazhab Syafi'i, sah. Sujud walaupun dahi tertutup. Rapat, tak terbuka pun. Tak ada masalah, boleh ikut. Kenapa? Kerana dalam mazhab mereka dah sah. Sahlah semayang ikut mereka. Kerana dia sah semayang. Kita ikut orang yang semayang sah, boleh. Boleh tuan-tuan semua. Itulah itulah cerita dia. Cerita syarat yang ke-8 ini. InsyaAllah. Jadi jangan buat payah-payah tuan-tuan semua. Pergi ke Mekah, pergi ke mana, tak boleh. Syaitan ikut. Kita pula masuk ke tempat orang kan. Jadi cepatlah kena pulau kat orang. Kan orang tua-tua kata masuk kandang harimau, masuk kandang kambing mengebek kan. Masuk kandang harimau, larilah tuan-tuan semua. Nak mengau apa lagi dalam kandang harimau. Okey, baik, selesai masalah di situ. Syarat yang ke-9. Keadaan atau kedudukan sembahyang itu tidak dituntut bagi diulang sekali lagi. Seperti ia sembahyang dengan tayamum kerana sejuk. Jika demikian adanya, tidaklah sah diikut dia. Tu imam, bila dia nak jadi tu imam, kita nak ikut dia. Syarat dia, sembahyang dia tu tak kena ulang balik. Dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa jenis sembahyang yang kita sembahyang, kita kena ulang balik. Ataupun dipanggil juga sembahyang hormat waktu. Hormat waktu ni maksudnya sembahyang tu tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Misalnya kita naik kapal terbang. Masuk waktu sembahyang,
Nak tunggu landing akan habis waktu semayang. Dua-dua habis, tak boleh nak jamak. Zuhur dengan Asar pun habis. Terpaksa semayang atas udara. Air semayang tak ada. Tak boleh ambil air semayang. Nak tayamum pun tak boleh. Sebab tayamum dengan debu tanah. Mana ada debu tanah tak kapal terbang. Kalau air pun tak boleh nak dibawa, debu tanah lagi tak boleh bawa. Kan tak? Jadi nak ambil air semayang, tak boleh. Kan? Dalam bilik air tak dibenarkan ambil air semayang. Kalau ambil, basah. Boleh jatuh kapal terbang. Kan? Tak pasal-pasal jatuh kapal terbang, pasal kita. Jadi kita pun tak ambil air semayang. Tayamum pun tidak. Kita kena semayang juga. Sebab apa? Sebab selagi ada akal, semayang tak boleh tinggal. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Tak boleh terlentang, kelopak mata. Tak boleh, kelopak mata tak boleh juga. Mata dah rapat dah. Sakit habis dah. Tetapi akal masih ada lagi, kena semayang dalam hati. Itu kan macam tu semayang ni, selagi akal ada, tak gugur kewajipan semayang. Masuk waktu, kena semayang. Kalau musafir, boleh jamak. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Tak boleh jamak sampai 4. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Itu dia bukan jamak takdim, bukan jamak takhir tu. Takdim pun tidak, takhir pun tidak. Itu jamak apa tu? Kata Allah, ya raham Ustaz Ismail Kamus, itu jamak ta'yah. Jadi ta'yah semayang. Terus sampai habis. Turun baru semayang. Tak boleh macam tu, haram. Jadi kita semayang dengan tidak ada wudu, tak ada tayamum. Semayang tadi kena ulang balik. Nama dia i'adah, kena ulang balik. Jadi semayang yang kena ulang ni, dia orang yang semayang kena ulang, dia tak boleh jadi imam. Sebab semayang dia tu tak cukup syarat. Jadi tak boleh jadi imam. Jadi kita tak boleh. Di atas kapal terbang tu, tanya, engkau ada semayang? Tak ada. Tayamum? Tak ada. Aku pun tak ada. Jom jemaah? Tak boleh. Tak sah. Jadi kena buat lagu mana? Kena semayang seorang-seorang. Rugi Ustaz 27. Rugi apanya? Kalau semayang berjemaah bukan 27. Pahala sah semayang pun tak. Tak sah pun semayang. Siapa tak sah? Sebab agama kita letak syarat gitu. Syarat itulah kita kena ikutnya. Sebab itu tuan-tuan semua, antara sah dan batal, haram dan halal, di antara mata hitam dan putih. Macam mata hitam dan putih. Sikit ya beza tuan-tuan semua. Halal dengan haram, sikit ya. Tengok kan? Tuan-tuan, kita jumpa satu perempuan, suka kat dia. Heret masuk bilik hotel, bersetubuh. Haram, zina. Jumpa satu perempuan, suka kat dia. Heret dia pergi rumah dia, jumpa ayah dia. Ayah dia kata, anda suka, tak payah apalah. Nikah terus boleh tak? Dia suruh menikah terus. Dia apa pegang tangan kita, akad nikah. Aku nikahkan, aku terima nikah. Terus jadi isteri, bawa ke bilik hotel ke mana pun, halal. Sikit je bezanya. Sebab tu, Tok Guru kata, halal dengan haram ni, macam mata hitam dengan putih. Sebelah-sebelah, sikit je. Tadi tuan-tuan semua gitu je. Tu. Jadi bezanya tak banyak. Jadi kalau kita buat juga, tak sah semayang. Tak boleh buat. Itulah pentingnya ilmu. Baik, kita azan dulu tuan-tuan semua. InsyaAllah sambung sikit lagi lepas azan. Baik, itulah tuan-tuan semua syarat yang ke-9. Jadi yang dia bawa misal di sini, dia bawa contoh di sini, iaitu orang tayamum kerana sejuk. Kita duduk di negara yang sejuk, ada salji katakanlah. Jadi kita nak ambil air semayang, tak larat kerana sejuk sangat. Ketar tubuh badan kerana terlampau sejuk. Maka kita pun tayamum. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh tayamum kerana sejuk. Dan sah semayang tu. Tetapi semayang itu wajib diulang semula. Bila kita dah tak sejuk, ambil air semayang, kena semayang semula. Namun dia i'adah, semayang ulang balik. Kerana orang sejuk ni jarang berlaku. Orang sejuk ni jarang berlaku. Sejuk sampai tak boleh ambil air semayang, jarang berlaku.
Bila jarang berlaku, maka syarak tak ambil iktibar sebagai satu keringanan. Jadi boleh saja untuk semayang waktu itu, tetapi akan datang kena ulang balik semayang tu. Kena semayang semula. Dan banyak lagi lah. InsyaAllah kita akan belajar bab semayang i'adah ni dalam tajuk yang selepas daripada ni. Lepas pada semayang jemaah ni ada satu tajuk dia semayang mu'adah, semayang yang diulang. Jadi orang-orang yang semayang yang kena ulang, kita tak boleh berimam dengan dia. Tak boleh berimam dengan dia. Sebab apa? Sebab dia semayang dia kena ulang. Okey, insyaAllah. Itulah, banyak lagi lah yang orang semayang kena ulang ni. Nanti insyaAllah kita jumpa tempat dia nantilah. Semayang atas kapal terbang, semayang dalam kereta api, kan? Semayang dalam kereta api. Itu kena ulang balik. Mula-mula kita semayang tu, ngadaklah kiblat. Lepas tu kereta api pula kona pula kot lain. Tak tahu ke mana dah kiblat kita ni. Kan? Kau kereta api dia jalan lurus je. Tak kan? Dia ada kona-kona kan? Time dia kona tu, kita dah beralih dada kita ke kiblat. Tapi kita tak pusing sebab kita pun semayang duduk. Tetapi rasa tak boleh semayang berdiri, payah. Kan? Kena dia kona leper tu, terpelanting ke dinding. Duduk semayang berdiri. Kita semayang duduk. Jadi, dia pun lari arah kiblat. Dia semayang ni sepatutnya pada awal sampai akhir. Menghadap ke arah kiblat. Itu pun semayang macam tu kena ulang. Jadi tak boleh juga berimamkan dalam kereta api macam tu. Kena semayang seorang-seorang. Wallahu a'lam. Saya nak jawab soalan ni, ada satu soalan masuk ni. Assalamualaikum Ustaz, adakah semua solat di atas kapal terbang dikira solat hormat waktu? Termasuk jika dalam kapal terbang ke Mekah. Walaupun dah ambil wuduk, siap-siap naik kapal terbang. Solat hormat waktu boleh jamak. Kalau dah cukup syarat, tak panggil solat hormat waktu. Dah ada wuduk. Menghadap ke kiblat. Kita duduk kat kabin kat belakang, dia tulis arah kiblat. Kalau Saudi tu, dia ada kabin belakang tu, dia ada lambang kiblat ke mana. Jadi kita pun semayang menghadap kiblat. Cukup syarat dia, tak dipanggil hormat waktu. Yang hormat waktu ni tak cukup syarat. Tak menghadap kiblat, ataupun tak ada wuduk, tak ada tayamum, dua-dua tak ada. Macam tu. Ini dah ambil wuduk siap-siap dah, tak ada masalah lah. Cukup syarat semua dah. Tak perlu dah nak ulang balik. Yang tu tak ada masalah. Kan? Yang cerita tadi ni yang tak ada wuduk dan juga tidak ada tayamum. Nak ambil wuduk tak boleh. Walaupun ada je orang yang ambil wuduk dalam, kalau kapal terbang nak pergi ke Mekah tu, habis meleceh air dalam bilik air dia tu. Kan? Orang ambil je. Dia tak peduli kan. Aku nak sembahyang, aku ambil je. Walaupun sebenarnya tak dibenarkan, dia tulis di situ kan. Jangan basahkan lantai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan begitu. Kita tak nak ambil kerana kita nak ikut arahan. Kan? Jadi kita sembahyang. Sembahyang tu dipanggil sembahyang hormat waktu. Apa guna sembahyang hormat waktu? Alih-alih kena sembahyang juga kemudian. Gunanya takdir katalah pendek umur kita. Jatuh kapal terbang ke, ataupun kena serangan jantung ke dalam kapal terbang. Kita mati dalam keadaan tidak meninggalkan sembahyang. Kalau kita tak sembahyang hormat waktu pun tak sembahyang, maka kita mati dalam keadaan tak sembahyang. Dosa besar. Itu je beza je. Okey. Baik, insya-Allah setakat itu dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambung kuliah akan datang pada syarat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.